Breaking news, Perikatan Nasional sakit hati melihat Anwar Ibrahim membentangkan belanjawan yang paling banyak, yang paling hebat dalam sejarah keuangan negara. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai pengkritik bebas, sebagai graduan Master First Class dalam bidang Sains Politik Pengkhususan Kepakaran dalam bidang Ekonomi Politik Malaysia. Saya ingin mengulas dan memperdebatkan berkenaan pembentangan belanjawan anggaran perbelanjaan negara bagi tahun 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. 13 Oktober 2023 di Dewan Yang Mulia, Dewan Rakyat Institusi Parlimen. Perkara pertama, saya berasa lawak dan lucu apabila ahli Parlimen Pembangkang dalam Perikatan Nasional, iaitu Wan Faisal, menyatakan dia keliru dengan belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Faisal, kami rakyat ni yang tidak berada dalam persidangan Parlimen belanjawan 2024, kami tak keliru dengan bajet madani, bajet keuangan negara yang dibentangkan buat kali pertama oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Keuangan terbaik dunia itu. Saya tak tahu sama ada Wan Faisal ini bersama ahli-ahli Parlimen Pembangkang, badan dan jasad yang pakai baju putih kesemuanya seolah-olah macam mayat yang tidak ada lubang telinga, yang tidak ada otak, untuk menghadam dan mencerap pembentangan belanjawan terbaik, iaitu bajet 2024 untuk rakyat Malaysia. Saya cukup tertarik dengan kenyataan Wan Faisal dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang memakai baju serba putih, seperti mayat yang baru keluar daripada lubang kubur, membangkang secara bangang bajet belanjawan 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang saya kira Wan Faisal macam tin kosong, macam tak ada otak untuk menganalisis bajet belanjawan negara untuk tahun 2024. Suka saya ingin menarik perhatian seluruh dunia dan lebih 33 juta rakyat yang membentangkan bajet 2024 ini adalah Menteri Keuangan terbaik dunia yang pernah diiktiraf oleh World Bank, oleh IMF, oleh bank-bank seluruh dunia. Suka saya ingin tegaskan perkara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah pemimpin berpengaruh dunia yang diiktiraf oleh seluruh dunia. Kita tidak pernah lupa berkali-kali Datuk Seri Anwar Ibrahim diiktiraf sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia, Menteri Keuangan terbaik dunia. Dan kini akhirnya kita telah berjaya sebagai rakyat melihat kehebatan-kehebatan dasar ekonomi, dasar keuangan, dasar fiskal PMX dan Menteri Keuangan terbaik dunia bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memperincikan satu persatu dasar bajet negara 2024 yang cukup wow. Paling dupang, paling sadis, gimmick politik Syed Saddiq, berpakaian baju Melayu hitam. Ini pun macam pergi majlis mengkebumikan mayat, macam majlis berkabung, ada orang mati. Yelah, ngamlah Syed Saddiq pakai baju hitam, melihat mayat-mayat pakai baju putih dalam blok pembangkang. Kata Syed Saddiq, bajet 2024 membebankan dan
menyusahkan rakyat middle class dalam Malaysia. Syed Saddiq yang mempunyai latar belakang undang-undang graduan sarjana muda Universiti Islam Antarabangsa, saya cukup terkejut dengan apa yang diulas, dikritik dan diperdebatkan oleh ahli Parlimen Muar Johor yang tak lama lagi diketahui nasibnya pada bulan November sama ada masuk penjara atau bebas. Yang berhormat Syed Saddiq, saya cukup terkesima dengan cara anda membangkang secara bangang. Anda 2 kali 5 dupang bersama Wan Faisal. Anda juga seperti mayat busuk yang tidak ada lubang telinga, yang tidak ada otak dalam persidangan parlimen semalam. Apa yang anda dengar berbeza dengan apa yang saya cerap sebagai rakyat yang menonton dalam siaran langsung perbahasan bajet 2024. Anda seperti bukan ahli parlimen. Anda seperti mayat busuk yang tak ada lubang telinga, Syed Saddiq. Ada banyak insentif keuangan dalam bajet 2024 yang akan saya perincikan. Ia menguntungkan rakyat kelas pertengahan, malah ia juga menguntungkan rakyat top 20, rakyat miskin tegar di seluruh negara. Dan anda cuba menggelapkan insentif keuangan ini dengan membuat satu premis dan generalisasi simplistik yang sangat-sangat bias, yang sangat-sangat tidak adil, hanya kerana anda tidak menyukai Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung yang telah berjaya membentangkan bajet rakyat yang cukup sempurna, yang cukup hebat, yang cukup powerful untuk menyelamatkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara saat ini. Baiklah, saya ingin membidas dan membahaskan beberapa perkara kontroversi dalam bajet 2024 yang tidak disukai oleh Wan Faisal, Syed Saddiq, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh ahli-ahli Parlimen, PAS dan Perikatan Nasional. Apa yang dapat saya boleh rangkumkan sebagai penganalisis politik bebas yang mempunyai kepakaran dalam bidang ekonomi politik, saya amat suka dengan pembentangan bajet 2024 oleh PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bajet 2024 itu adalah belanjawan terbaik dalam sejarah dunia, dalam sejarah kemerdekaan negara Malaysia. Bajet 2024, gagasan idea Madani, PMX juga merupakan Menteri Keuangan terbaik dunia, adalah bajet yang tidak membebankan, yang tidak menyusahkan rakyat. Lebih 33 juta rakyat untung dalam bajet 2024. Tanpa mengira bangsa, agama dan ideologi politik, bajet 2024 adalah bajet yang pro rakyat, yang menuju kepada prospek menyelamatkan ekonomi rakyat daripada bankrupt pakcik makcik untuk arung. Kenapa saya cakap seperti ini? Perkara ini tidak di-highlight oleh Syed Saddiq, oleh Wan Faisal, oleh Muhyiddin, oleh Hadi Bawang, oleh Cyber Troopers, penganalisis ekonomi kangkung dalam blok pembangkang. Kenapa saya katakan bajet 2024 yang dibentangkan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sempurna dan terbaik dalam sejarah keuangan dunia? Pertama, tidak ada GST. Ramai yang menjangkakan bajet 2024 akan diperkenalkan semula dasar dan polisi cukai GST kepada 33 juta rakyat. Tetapi Wan Faisal dan Syed Saddiq garuk-garuk kepala kerana mereka tak tahu nak serang apa dalam bajet 2024 kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan terbaik dunia tidak mahu membebankan 33 juta rakyat
kelas miskin, kelas pertengahan dan kelas top 20 kaya raya dengan cukai GST yang pernah diperkenalkan oleh kerajaan bosku sebelum ini. Secara konsep dan teori ekonomi, adalah keputusan yang bijak dan genius apabila Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengekalkan dasar cukai SST dengan kadar baru iaitu 8%. Ada yang mengamuk, kenapa kadar cukai SST naik? Let's be transparent. Kadar cukai SST ini adalah lebih baik daripada kadar cukai GST 6% yang lalu. Dan saya bersetuju untuk menambah pendapatan negara, untuk menambah pendapatan rakyat. We should give and take. Yang mana sistem percukaian SST lebih baik daripada cukai GST dengan dinaikkan pada kadar 8%. Dan ini boleh mengurangkan defisit keuangan negara dan boleh mengurangkan beban keuangan rakyat. Kan dasar kuasa beli rakyat semakin meningkat. Dasar kuasa beli middle class, top 20 dan orang miskin semakin meningkat bagi tahun 2024. Maka this is the right timing Menteri Keuangan terbaik dunia tidak memperkenalkan cukai GST, sebaliknya mengekalkan cukai SST pada kadar baru iaitu 8%. Saya secara peribadi sebagai rakyat marhain, saya lebih suka cukai SST. Kerana mimpi ngeri dalam pelaksanaan cukai GST. Rakyat tak cukup makan sewaktu cukai GST 6% dikuatkuasakan beberapa tahun lalu. Sehingga kerajaan bosku tumbang kerana rakyat sememangnya sangat benci kepada cukai GST. Maka dari segi sentimen ekonomi, kenapa saya katakan bajet 2024 adalah belanjawan terbaik dalam sejarah keuangan dunia, dalam sejarah kemerdekaan negara Malaysia. Ia menguntungkan rakyat, ia tidak membebankan rakyat kerana cukai GST tetap tidak dilaksanakan oleh Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, apa komen Syed Saddiq, Wan Faisal, Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun M? Macam-macam PAS Perikatan Nasional, tidak ada cukai GST. Anda marah? Anwar Ibrahim tidak memperkenalkan cukai GST? Bolehlah lari dan berhijrah ke negara lain kalau anda tidak suka dengan bajet 2024 Anwar Ibrahim ini. Perkara kedua, kenapa bajet 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah model belanjawan yang very powerful untuk menyelamatkan rakyat dan negara daripada bankrupt. Kalau anda semua perasan, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat belanjawan negara tidak berasaskan hutang. Semua anggaran perbelanjaan 2024 adalah selari dengan pendapatan negara. Maka, saya memberi kredit dan pujian kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan terbaik dunia. Yang merangka belanjawan 2024 tidak berasaskan hutang, tidak berasaskan pinjaman keuangan daripada institusi keuangan dunia dan negara kuasa besar dunia. Ramai rakyat terlepas pandang dan tidak mendengar begitu baik perbahasan bajet Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana bajet 2024 ini adalah bajet paling terbesar dalam sejarah Malaysia. Bajet ini bertemakan reformasi ekonomi memperkasa rakyat, berjumlah 393.8 bilion ringgit. Saya ulang, bajet ini paling besar, mengalahkan bajet belanjawan Muhyiddin, mengalahkan bajet belanjawan Pak Mail, mengalahkan bajet belanjawan bosku, mengalahkan bajet belanjawan Tun M.
yang mana jumlah ini membuktikan negara mempunyai duit yang sangat banyak, pendapatan negara sangat tinggi, maka adalah wajar Menteri Keuangan terbaik dunia tidak bersifat kedekut dan bakhil. Merangkap perbelanjaan mengurus dan pembangunan untuk rakyat pada tahap maksimum RM393.8 bilion. Malah ada satu entiti baru yang diperkenalkan oleh PMX, Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar, iaitu simpanan luar jangka RM2 bilion. Dari segi struktur keuangan dan fiskal keuangan negara, saya cukup kagum dan cukup menghargai kebijaksanaan Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Membentangkan belanjawan untuk menghargai rakyat, tidak kira orang Melayu, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang asli, orang Islam atau orang bukan Islam. Kerana akhirnya setiap rakyat di negara ini mendapat habuan daripada belanjawan 2024. Tidak ada yang tercicir. Oleh hal demikian, dari mana sumber keuangan Kerajaan Madani, Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung berjumlah RM393.8 bilion ini? Pakcik-makcik Otok Arung, di zaman kerajaan perpaduan ini, pertumbuhan pelaburan asing, pertumbuhan ekonomi negara adalah pada tahap 300% menguntungkan rakyat. Negara Malaysia mengekalkan momentum keuangan terbaiknya dalam sejarah dunia. Tidak perlu meminjam apa-apa pakej pinjaman daripada institusi keuangan dunia seperti World Bank, IMF, Federal Reserve Bank di Amerika Syarikat, atau mana-mana institusi bank di negara China atau institusi bank negara besar seperti Rusia atau Eropah. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan kemampuan keuangan negara Malaysia, rizab keuangan negara, simpanan duit negara di seluruh dunia adalah lebih daripada cukup untuk membantu 33 juta rakyat dimajukan dan dibangunkan di bawah belanjawan 2024. Negara Malaysia tidak perlu berhutang seperti zaman Tun, zaman Muhyiddin, yang membuat dana-dana pinjaman dari negara kuasa besar dunia. Kita masih ingat Tun pernah membuat pinjaman daripada negara Jepun. Tetapi Anwar Ibrahim tidak ada membuat apa-apa pinjaman daripada negara-negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Jepun, negara kuasa besar Eropah dan negara kuasa besar China atau Rusia. Pakcik-makcik Otok Arung. Maka ini adalah secara tersirat, Datuk Seri Anwar Ibrahim memang selayaknya adalah Menteri Keuangan terbaik dunia. Merangka bajet 2024 tidak berasaskan hutang, dan ini antara sebab kenapa saya memberi pujian kepada pembentangan bajet 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketiga, kehebatan bajet 2024 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mengekalkan dasar subsidi untuk rakyat miskin dalam Malaysia. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim walk the talk. Rasionalisasi pemberian subsidi, terus mengutamakan rakyat miskin dalam Malaysia. Rakyat kelas pertengahan dan rakyat top 20 di samping mendapat insentif-insentif keuangan. Rakyat miskin tidak dilupakan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan terbaik dunia, bahawa rakyat miskin masih di bawah tanggungan kerajaan. Subsidi pendidikan, subsidi makanan-makanan asas, subsidi untuk kesihatan rakyat, subsidi untuk pembangunan kemudahan asas rakyat, untuk rumah rakyat, subsidi untuk segala hal untuk rakyat miskin. Terus dibela oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bajet 2024. Bajet ini adalah bajet yang cukup hebat, yang cukup manusiawi, yang cukup rahmah, yang cukup
Madani mengangkat kepentingan rakyat miskin kerana rakyat miskin adalah tulang belakang kepada kemajuan dan ketamadunan sesebuah watan. Perkara keempat, hebatnya bajet 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mahu dipuji oleh Sheikh Saddiq oleh Wan Faisal yang digelapkan oleh PAS dan Perikatan Nasional adalah bantuan wang tunai rahmah yang sangat tinggi yang meningkat berkali-kali ganda di era pemerintahan Kerajaan PMX, Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan hari ini. Saya ingin highlight sumbangan wang tunai rahmah telah meningkat kepada RM3,700 kepada setiap isi rumah rakyat miskin Tegar di Sabah, Sarawak dan Malaya hari ini. Cukup hebat dan cukup luar biasa. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak kedekut sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia. Tidak kedekut seperti Tun. Yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengekalkan dasar dan polisi pemberian wang tunai yang diperkenalkan oleh bosku dengan kadar yang lebih tinggi hari ini. RM3,700 sumbangan wang tunai rahmah diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada rakyat Malaysia. Kepada golongan belia, dulu hanya dapat RM300 bantuan wang tunai setiap tahun. Tetapi kali ini dalam bajet 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri berjiwa rakyat, terus membela kepentingan orang-orang muda dan belia di negara ini dengan bantuan wang tunai ditingkatkan kepada RM500. Saya sebagai belia sangat gembiralah dengan pengumuman bantuan wang rahmah secara tunai kepada orang muda, kepada belia RM500. Orang-orang bujang dapat untung ini. Siapa yang masih komplain tu, sila jangan terima bantuan belia ini ya, RM500, sila bayar balik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu juga ada banyak bantuan subsidi elektrik RM16 bilion kepada rakyat terus diberikan, RM1 bilion kepada warga emas, payung rahmah RM200 juta, bantuan sara hidup rahmah RM1,200 kepada rakyat. Dan ini adalah wang tunai yang diberikan kepada kita sebagai rakyat. Apa Wan Faisal cakap keliru? Sheikh Saddiq cakap bajet ni tak bagus. Apa cerita? Pemberian wang tunai rahmah ini meningkat kepada RM3,700 kepada setiap isi rumah miskin. Dan bantuan kepada belia, subsidi, payung rahmah, bantuan sara rahmah RM1,200. Jangan gelapkan segala insentif-insentif keuangan ini yang cukup hebat dibentangkan oleh Menteri Keuangan terbaik dunia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu, bajet 2024 ini yang dibentangkan oleh PMX secara prospek menarik pelabur-pelabur asing dan pelabur tempatan pada tahap yang sangat tinggi. Bajet ini mesra perniagaan. Bajet ini menyediakan skim pinjaman berpuluh-puluh bilion ringgit bagi memudahkan pelaburan dan perniagaan terus berkembang dalam pasaran domestik negara maupun pasaran mikro dan makro di peringkat antarabangsa. Saya cukup kagum dengan pembentangan bajet 2024 Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia juga mengukuhkan mata wang ringgit secara jangka pendek, jangka panjang, dan ia boleh memulihkan mata wang ringgit. Bajet belanjawan 2024 ini adalah bajet untuk pembangunan kepada rakyat dan negara secara adil, tanpa mengira sama ada negeri itu diperintah oleh Kerajaan Anwar atau negeri itu diperintah oleh pembangkang. Sebagai contoh projek untuk bekalan air bersih di Kelantan dan negeri Sabah, kedua-dua negeri ini mendapat peruntukan bilion-bilion ringgit yang sangat besar
yang sebelum ini tidak diberikan oleh Tun M, yang tidak diberikan oleh Muhyiddin, yang tidak diberikan oleh Mail Lambung dalam sejarah keuangan negara. Dan ini membuktikan komitmen Kerajaan Madani, Kerajaan Rahmah, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung yang cukup adil dan saksama kepada rakyat Malaysia tanpa mengira parti politik mana anda nak undi. Paling menarik, peruntukan pemberian insentif keuangan kepada penjawat-penjawat awam. RM2,000 diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menghargai jasa dan kerja keras public servant di semua sektor-sektor kerajaan. Dan saya menyokong dasar dan polisi ini untuk meringankan beban ekonomi penjawat-penjawat awam kerajaan Malaysia yang tidak berhenti membangunkan ekonomi rakyat dan negara. Di samping itu juga subsidi untuk pesawah dan nelayan terus ditingkatkan sebanyak RM2.6 bilion bagi memastikan pembangunan ekonomi untuk pesawah dan nelayan terus terbela dalam negara Malaysia. Projek tebatan banjir di semua negeri-negeri Malaysia menerima peruntukan RM11.8 bilion untuk projek meminimumkan masalah banjir bagi tahun 2024. Golongan muda, golongan belia mendapat peluang kedua. Krisis bankrupt dalam golongan muda diberikan peluang kedua oleh Kerajaan Anwar Ibrahim, yang mana status bankrupt mereka ditarik balik. Maka secara kesimpulannya, bajet 2024 adalah cukup sempurna, cukup hebat dan cukup wow dalam sejarah keuangan dunia, dalam sejarah keuangan negara Malaysia sejak merdeka. Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan bajet yang holistik, yang inklusif. Pembentangan bajet 2024 ini sangat-sangat mengagumkan. Pakar-pakar ekonomi di seluruh dunia, pakar ekonomi dalam negara turut memberi pujian kepada bajet 2024 yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tak puji ni hanyalah Wan Faisal, Sheikh Saddiq, Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun M. Mereka dah tak tahu macam mana nak kritik bajet 2024, sehingga semua kebaikan-kebaikan bajet 2024 yang saya perincikan ini disembunyikan supaya rakyat terus dikasih bodoh, dikasih kencing, dikasih bira. Secara persepsi ekonomi politik, 33 juta rakyat secara majoriti sangat suka dengan bajet 2024. Yang tak suka ni macam-macam PAS dan Perikatan Nasional. Korang dapat bantuan rahmah tau, RM3,700. Kalau korang tak suka dengan Kerajaan Anwar Ibrahim ni, macam-macam PAS dan Perikatan Nasional, jangan memohon bantuan rahmah tu. Cari duit sendiri, minta bantuan daripada Muhyiddin, Hadi Bawang. Apa bajet alternatif daripada Wan Faisal, Sheikh Saddiq? Takkan korang nak bangkang bantuan-bantuan untuk orang miskin, pengurangan cukai untuk kelas pertengahan, top 20 pun dapat macam-macam insentif. Dan akhirnya bajet 2024 ini akan terus mengekalkan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 sehingga tahun 2028. Dan saya tidak terkejut, bajet ini adalah pemula kepada kemenangan Anwar Ibrahim pada PRU 16, PRU 17 yang akan datang. Kepada PAS dan Perikatan Nasional, saya amat yakin dan percaya ahli-ahli Parlimen PAS dan Perikatan Nasional ada yang akan menyokong untuk meluluskan bajet 2024 ini. Kerana negeri-negeri pembangkang turut menerima insentif-insentif keuangan daripada Menteri terbaik dunia, Menteri Keuangan terbaik Asia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salute and respect. Tabik Spring, Kerajaan Papa Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung, yang membentangkan bajet 2024, bajet terbaik dalam sejarah dunia, yang boleh menguntungkan rakyat, menguntungkan negara dalam tempoh jangka pendek maupun jangka panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and game over. PAS dan Perikatan Nasional
yang hancur oleh bajet 2024. Sekian. Terima kasih.